Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pada hari ini saya ingin menyentuh tentang fadilat atau kelebihan menyambung silaturahim. Dalam satu hadis yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yabsutu lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih, kadza fil mishkat. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, Allah Subhanahu wa taala perluaskan rezekinya dan mengekalkan jejak langkahnya, falyasil, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahim. Maksud mengekalkan langkah ialah panjang umur. Jadi kelihatannya di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur itu telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita ni hidup berapa lama di permukaan bumi ini. Maka maksud wa yansa'alahu fi atharihi ialah, pertama, Allah Subhanahu wa taala berkatkan umurnya. Kerja yang 100 tahun, dia boleh buat dalam 30 tahun atau dalam 1 hari atau 1 bulan. Contoh, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia khatam Al-Quran itu semasa Ramadan 2 kali. Hari biasa 1 kali. Bermaksud setiap hari dia khatam sekali Al-Quran. Ini kerja buat dia yang mana kita kadang-kadang sebulan sekali. Bermaksud 1 bulan sekali kita khatam. Tapi berkatnya umur Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia boleh buat dalam 1 hari. Ada orang setahun sekali khatam. Bermaksud kita khatam setahun sekali, tapi Imam Syafi'i rahmatullah alaih dibuat dalam 1 hari. Jadi kerja yang dibuatnya, orang buat 1 tahun, dia buat 1 hari. Ini namanya panjang umur, berkat umurnya. Yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan umur dia daripada 70 jadi 90, dari 60 jadi ke 70. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Dia musabbibul asbab, pemegang asbab. Dia nak panjangkan, nak pendekkan, itu urusan dia. Jadi kalau seseorang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka kata Nabi SAW, falyasil, naklah dia menyambung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Kalau dengan ibu bapa dah mesti dah. Dengan kakak, dengan pakcik dah mesti dah. Dengan orang lain, orang yang kita tak kenal, ini pun kita kena hubungkan silaturahim. Jadi kalau lihat orang, beri salam. Walaupun mukanya garang. Satu ketika dulu saya pernah lihat satu orang yang bermisai tebal. Serius pandang saya. Isteri saya kata, bang, tengok orang tu serius dengan abang. Saya bagi salam, Assalamualaikum, terus senyum. Terus isteri saya ketawa. Dia kata tak sangka ya, misai tebal macam itu, manis senyumannya. Hari ini kita hendaklah menyebarkan salam dan hubungkan silaturahim. Sebabnya 2. Pertama, ayyabsutu lahu fi rizqihi, Allah Subhanahu wa taala luaskan baginya rezeki dia dan panjangkan umur dia.
Jadi kalau kita nak panjang umur, rezeki luas, maka hendaklah kita hubungkan silaturahim. Jangan putuskan. Jangan mencuka dengan kawan-kawan kita. Jangan menyampah dengan orang. Kalaupun kita marah dengan orang, kita benci, buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tak boleh marah. Marah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana nasihatnya itu satu benda yang pasti, iaitu kalau kamu buat 3 perkara ni, dia kesannya 3 perkara. Apa dia? Pertama, seseorang yang dizalimi dan dia sabar, orang ini akan bertambah kehormatan dia. Seorang yang dizalimi, dia bersabar, kesannya tuan-tuannya mulia, iaitu kehormatannya akan bertambah. Tuan-tuannya mulia, kita lihat secara fikiran kita, orang dizalimi, kehormatannya akan berkurangan. Tidak. Tuan-tuannya mulia, dia ada 2. Satu, asbabul ali, satu sebab yang tinggi, iaitu sebab yang mana Allah janji. Yang kedua, asbabul asfal, sebab yang rendah. Jadi yang tepat ialah asbabul ali, iaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini pasti, seorang yang bersabar apabila dizalimi, dia akan mendapat pertambahan dalam kehormatan. Yang kedua, seorang yang memberi, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan hartanya. Tuan-tuannya mulia, kita lihat segi zahir, orang yang memberi berkurangan. Sebab itu ramai orang tak nak memberi. Sebab ada 100 bagi 50 jadi 50. Tetapi janji Allah Subhanahu Wa Taala, ada 100 bagi 50, hartanya bertambah. Asbab manakah yang tepat? Asbab atau sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan janji kau bersedekah fakir. Tapi tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan tambah harta. Dan tidaklah, yang ketiga, tidaklah seseorang yang membuka pintu meminta-minta. Bukan tak boleh meminta, maksudnya sikit-sikit meminta, apa saja meminta. Maka tidaklah orang yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan hartanya. Jadi kalau kita nak minta, memintalah, tetapi kena ada sebab. Sebab orang yang kita kena bagi lisail wal mahrum, orang yang meminta dan orang yang tidak meminta-minta. Ingat tu. Dia ada sebab dengan musabab. Sebab dan kesan dia. Apa dia? Seorang yang sabar apabila dizalimi. Kesannya apa? Kehormatannya akan bertambah. Orang yang meminta-minta, hartanya berkurangan. Orang yang memberi, hartanya bertambah. Sebab musabab. Yang kita faham, orang yang memberi, hartanya berkurangan. Orang yang meminta-minta, hartanya bertambah. Dunia ni darul asbab. Tetapi asbab yang tepat ialah asbab yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan. Sebab itu Abu Laith Samarqandi rahmatullah alaih, dia telah menulis menyatakan bahawa orang yang sambungkan silaturahim, bukan saja hubungkan silaturahim, memberi lagi. Dia ada 10. Antaranya tuan-tuan yang mulia, saya nyatakan di sini. Pertama, manusia akan puji dia. Tuan-tuan yang mulia, bila saya baca ni, tepatlah kita lihat dalam Facebook, kita lihat dalam YouTube, orang memuji seorang tokoh.
puji sangat. Liu ke atau sesiapa. Tuan-tuan yang mulia, puji. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, inilah kesan. Siapa yang buat ini? Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia busyra, berita gembira sepatutnya dia dapat di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala beri kat dunia ini. Kesan daripada hubungkan silaturahim. Dengan siapa? Orang gelandangan. Dengan siapa? Orang yang jauh dari agama. Dengan siapa? Orang yang berpangkat tinggi, berpangkat rendah. Jadi kalau kita hubungkan silaturahim, kita berbuat baik dengan orang, kesan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ialah manusia puji dia. Sebelum ni saya nyatakan as-sakhi qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Hampir dengan Allah dan manusia puji dia. Sebenarnya bukan manusia tu yang puji. Menunjukkan Allah gembira dengan perbuatannya. Malaikat gembira. Apa tanda malaikat gembira? Tuan-tuan yang mulia, satu orang yang didoakan oleh malaikat, tanda-tandanya air mata mengalir, mudah menangis. Kalau hati membatu, tuan-tuan yang mulia, ini tanda malaikat tak hampir dengan dia. Dan syaitan sedih dengan dia. Orang yang menyambung silaturahim, tuan-tuan yang mulia, orang yang memberi, syaitan sedih. Kenapa? Dia punya program, dia punya tujuan tidak menjadi. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Kita nak memberi 100, dia kata, buat apa 100? Banyak sangat tu. Banyak engkau boleh buat dengan 100. Tengok-tengok tuan-tuan yang mulia, orang ni dia tak hendahkan pujukan syaitan, dia bagi juga. Maka syaitan menangis. Kenapa? Programnya gagal. Tuan-tuan yang mulia, iblis ni dia punya arash di atas alal ma', kat lautan. Tuan-tuan yang mulia, setiap kerja buat syaitan ini akan diambil laporannya oleh iblis. Tuan-tuan yang mulia, semua syaitan datang jumpa dengan iblis memberi laporan. Kau buat apa? Dia kata, aku kacau di sembahyang. Ni biasa punya. Yang kau buat apa? Aku kacau di zikir, ni biasa punya. Tuan-tuan yang mulia, sampai satu syaitan kata, aku telah pecah belahkan masyarakat. Ni aku nak kau dengar ni. Aku ini yang aku nak. Iblis sangat respect. Bukan suspek. Sangat menghormati mereka yang memecah belahkan masyarakat. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Apabila umat ini berpecah belah, saqatat min ainillah idza tasabbat ummati. Apabila umat ni caci mencaci, hina menghina, menyebabkan pecah belah, Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang umat ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, kesimpulan, marilah sama-sama kita yakin dengan sebab atau asbab. Sebab tu singular, asbab tu ni plural dia. Kita meyakini sebab-sebab yang Allah janjikan. Apa dia? Kalau nak rezeki luas, umur panjang, hubungkan silaturahim, berbuat baik dengan semua orang. Satu kisah terakhir, satu orang mengadu dengan saya. Dia kata, Ustaz, kedai saya kena sihir lah, kan? Kena sihir. Saya pun tengok kedai, jom kita tengok. Saya tengok, agaknya mana Ustaz? Mana kedai yang sihir saya ni? Saya pun tengok, tak ada pun. Dan saya pun tak tahu siapa yang sihir. Tuan-tuan yang mulia, yang ini kita kena hati-hati. Nak menyatakan orang ni sihir kedai ni sangat berhati-hati. Bila saya tengok, kita kena ada aura, gelombang, kesan pada kulit kita kalau kedai itu disihir. Saya lihat tak ada kena sihir pun. Maka saya tanya dengan dia, kau ada putuskan silaturahim tak? Dia kata, Ustaz macam tahu je. Kenapa? Saya dah gaduh lama dengan bapak saya. Inilah punca rezeki kau sempit. Sekarang juga kalau kau nak aku buat, pulihkan kedai kau, pergi minta maaf dengan bapak kau. Oi Ustaz, saya malu. Dia kata, kalau kau nak khidmat aku, pergi jumpa. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya dia minta maaf dengan bapak dia. Berapa minggu lepas tu, tuan-tuan yang mulia, jumpa dengan dia. Dia kata, betul lah Ustaz,
saya buat baik dengan bapa saya. Ini bukan promosi. Ini promosi yang betul. Promosi yang tepat. Rezeki saya mencurah-curah. Itulah dia. Bukan sihir. Kau telah buat tak baik dengan bapa engkau. Hubungkan silaturahim. Apalagi dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kita pun hubungkan silaturahim dengan dia. Masya Allah. Semoga saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Kita bawa dalam kehidupan kita. Kita ubah kehidupan kita. Dari satu orang yang menyampah tengok orang, cuba bilang berapa yang kita menyampah, hilangkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri saya kekuatan untuk amalkan dan sampaikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka